Hello guys, bersama lagi dengan saya di dalam Orang Innova Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. So oke guys, sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Presiden UMNO, kantoi menipu, kantoi katanya tidak terlibat, tidak ada kaitan dan sebagainya. Satu lagi yang perkara yang dia kantoi, ini dia. Perkara pertama yang dia kantoi, Zahid tukar reka bentuk LCS walaupun Tentera Laut Diraja Malaysia tidak bersetuju. Ini adalah satu perkara. Sebelum ini katanya, bukanlah dia, bukanlah tidak terlibatlah antara itu yang katakannya. Tapi hari ini, kerana sahabat-sahabat semua, sebelum saya teruskan kenapa perkara ini berlaku. Kenapa perkara ini berlaku sebenarnya? Kerana perkara ini ya. Ini dia berita yang kita nantikan yang baru sahaja memaklumkan ya, dimaklumkan oleh Ketua PAC sendiri bahwa katanya laporan jawatan kuasa diketahui Amrin sudah dinyarasia. Maksudnya laporan jawatan kuasa PAC ini bukan lagi satu rahsia, bukan lagi rahsia tapi sudah terbuka kepada pengetahuan umum. Semua dokumen, semua ya perkara-perkara yang sebelum ini dirahsiakan akan dibuka. Rakyat akan tahu secara direct. Karena itu hari ini kita mengetahui bahwa yang menjadikan sebenarnya siapa yang memberikan arahan untuk menukar daripada Sigma kepada Going itu ya, sebenarnya tidak lain tidak bukan yaitu Zahid Hamidi. Walaupun sebelum ini dia sendiri memberikan kenyataan bahwa beliau tidak terlibat ya di dalam perkara itu. Jadi ini yang memberikan satu lagi keterujuan kepada kita. Sekali lagi Ponorogo kantoi di dalam cuba untuk melindungi segala kejahatan, segala perilaku yang mereka lakukan di dalam skandal LCS ini. Jadi mari kita lihat sendiri kenyataan apakah yang berlaku di dalam kenyataan ini. Mana sudah tuh? Ini dia. Ya, bekas Menteri Pertahanan Datuk Seri Zahid Hamidi ya menukar reka bentuk kapal tempur pesisir pantai daripada Sigma kepada Gowain ya pada 2011 bertentangan dengan pendirian Tentera Laut Diraja Malaysia. Perkara itu didedahkan di dalam laporan jawatan kuasa siasatan tadbir urus perolehan dan juga kewangan kerajaan JKS TUPPK berhubung projek pembinaan 6 LCS yang klasifikasi dan diterbitkan dalam portal jawatan kuasa kira-kira wang negara hari ini. Jadi inilah dia sahabat-sahabat semua. Sekali lagi kantoi menipu. Sebelum ini mengatakan ya tidak masuk akal, kononnya dia dikaitkan di dalam permasalahan yang dihadapi oleh skandal LCS ini. Tapi hari ini nyata di dalam perkara itu bahwa apabila sudah diaktifkan, dia menjadi dokumen yang terbuka, yang semua rakyat marhain sana, seluruh Malaysia, bukan saya seluruh Malaysia tapi seluruh dunia boleh atau mengambil akses untuk masuk ke dalam parlimen, untuk masuk kepada laporan PAC itu dan boleh mengetahui apakah sebenar cerita berkaitan dengan skandal ini dan siapakah antara mereka yang terlibat ya, yang katanya sebelum ini memang mereka tidak terlibat ya, katanya tidak masuk akal kalau dia dikaitkan dan sebagainya. Tapi hari ini sahabat-sahabat semua, menurut laporan itu Zahid pada mulanya bersetuju dengan pendirian TLDM ya untuk memilih reka bentuk Sigma ya daripada Belanda selepas mendapat taklimat daripada TLDM pada 26 Mei 2011. Namun katanya di sana, Presiden UMNO itu mengubah keputusan berkenaan. Katanya dia tidak ada kuasa untuk mengubah, tapi di sini namun Presiden UMNO itu mengubah keputusan berkenaan kurang 2 bulan, kemudian dia memilih reka bentuk Gowain daripada Perancis pada 11 Julai 2011 selepas disorkan oleh Syarikat Boosted Naval Shipyard ya, BNS dari Naval Group. Akan tetapi disebabkan oleh cadangan yang dikemukakan oleh pihak syarikat yaitu BNS, maka reka bentuk tersebut telah ditukar kepada Gowain yaitu dari Perancis. Kedua-dua syarikat tersebut telah menjelaskan kelebihan reka bentuk Gowain dan menunjukkan bahwa reka bentuk Gowain adalah reka bentuk yang terbaik dalam memenuhi keperluan
dan juga penggunaan kapal-kapal LCS di Malaysia. Zaid menukar pendirian itu hanya 2 hari selepas mendapat surat daripada BNS. Ya, so sahabat-sahabat sana, yang terbalik di sini adalah pihak kontraktor pula yang memberikan cadangan. Macam yang saya katakan sebelum-sebelum ini, yang berhak untuk membuat keputusan adalah end user, ataupun negara kita Malaysia, bukannya kontraktor. Tapi sebaliknya pula berlaku. So ada kecurigaan di sana. Kenapa dia sanggup mendengar cakap daripada kontraktor ini daripada mendengar kata-kata atau recommendation yang hadir daripada tentera laut di Raja Malaysia itu sendiri. Tapi akhirnya, walaupun pada dasarnya dia bersetuju, 2 bulan kemudian karena disorot oleh BNS itu dan dia menukar daripada Sigma kepada Gowan. Jadi ini ada curiganya, ada kecuriganya di sana. Kenapa? Apa sebabnya? Jadi harus diberikan pencerahan oleh Menteri Pertahanan ketika itu, yaitu Ponorogo, untuk kenapa beliau melakukan tindakan ya sedemikian rupa. Jadi Zaid menukar pendirian itu hanya 2 hari. Ini saya sudah baca. Panglima Tentera Laut ketika itu Tan Sri Abdul Aziz Zafar yang mempertahankan pendirian ya dengan konsisten memilih reka bentuk Sigma ya daripada Belanda dalam pembinaan LCS. Ini jelas diperlihat di dalam surat Panglima Tentera Laut kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan pada 17 Ogos 2011 dan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak pada 7 September 2011 menurut laporan itu. Jadi kita lihat ya, walaupun Panglima Tentera itu sudah menyerahkan, sebenarnya membuat surat untuk menyatakan pendirian mereka, Perdana Menteri ketika itu juga telah mendapat surat, bukan saja Menteri Pertahanan ya, Zaid Hamidi, tetapi Perdana Menteri Najib Razak juga turut dihantar surat itu, tapi surat itu diendahkan. Kenapa? Ini juga turut mencurigakan. Ya, turut menjadi soal tanya kepada kita. Kenapa Menteri Pertanian, Perdana Menteri tidak mengikut saranan yang telah diberikan oleh Panglima Tentera Laut? Dan apa yang menjadi keputusannya adalah mereka pula yang membuat keputusan, sedangkan yang pandu, yang kontrol dan juga yang mengguna pakai itu bukannya Perdana Menteri, bukannya Zaid Hamidi, tetapi tentera laut, panglima, karena mereka lebih tahu apa yang terbaik untuk mereka gunakan. Namun inilah yang berlaku. Laporan itu juga menyatakan pihak TLDM tidak bersetuju dengan cadangan reka bentuk Gowan, tetapi terpaksa akur memandangkan keputusan dibuat oleh pengurusan atasan Kementerian Pertahanan. Siapa lagi pengurusan atasan Kementerian Pertahanan kalau bukan Perdana Menteri? Ya, jadi sebenarnya katanya TLDM tidak bersetuju dengan cadangan berikut. Malahan kita juga dapati ada surat daripada Panglima Tentera Laut pada masa itu, Laksamana Tan Sri Abdul Aziz bin Jafar, yang menyatakan dengan jelas ya, dipetik, tidak pernah berlaku pemilihan reka bentuk yang ditentukan oleh kontraktor utama dan bukannya oleh pihak pengguna. Pihak pengguna itu adalah negara kita atau end user ataupun panglima, karena mereka mengetahui apa yang mereka mau. Perolehan 6 LCS itu telah diberikan kelulusan oleh Kementerian Kewangan. Sekali lagi, siapakah Kementerian Kewangan? Siapakah individu itu? Tidak lain, tidak bukan sahabat-sahabat semua, Najib Razak. Ya, itu dia. Kelulusan daripada Najib Razak. So, pertamanya mereka menukar daripada Sigma kepada Gowin. Diluluskan oleh Menteri Pertahanan Zaid Hamidi, juga diluluskan oleh Perdana Menteri. Jadi kalau mereka katakan hari ini mereka tidak terlibat di dalam semua perkara ini adalah satu penipuan. Ini adalah satu penipuan secara besar-besaran ya, dan juga kita tahu seperti mana kenyataan pembongkaran Rafizi Ramli, adanya jarum besar yang merancang semua ini untuk mencari keuntungan, untuk mendapatkan advantage daripada proyek ini dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat semua, memang sangat mengejutkan ya apabila pembongkaran demi pembongkaran dilakukan. Tempoh kontrak bermula pada 3 Oktober 2013 hingga 2 Oktober 2013. Setahun lagi ya, tahun depan Oktober sudah cukup 10 tahun. Tapi apa yang kita lihat hari ini, kapal itu tidak pernah siap karena ketirisan
penyelewengan, rasuah, penggunaan uang daripada bayaran daripada 6 bilion itu digunakan untuk membayar hutang, membayar company-company pendedahan kemarin siri 4 daripada Rafizi Ramli. Satu company yang baru ditubuhkan selama 45 hari terus mendapat suntikan dana, ya, menuntut dana sebanyak RM178 juta. Bagaimana berlaku? Company yang baru ditubuhkan berusia 45 hari, baru 1 bulan lebih ditubuhkan, boleh mendapat keuntungan, boleh mendapat budget sebanyak RM178 juta. Kalau kita kira-kira memang mustahil. Maksudnya terjadinya perancangan di sana, terjadinya penyelewengan, ketirisan di belakang tabir dalam semua perkara ini. Ini pendapat saya. Namun demikian, sehingga kini tiada sebuah kapal LCS yang telah siap dibina. Ekoran daripada itu, laporan JKS TUPKK telah diterbitkan pada 20 Ogos 2019 dan laporan Ketua Audit Negara tahun 2019 pengauditan pematuhan kementerian dan Jabatan Persekutuan telah dibentangkan di Parlimen pada 24 Ogos, ya, seperti mana yang kita tahu, yang telah dibentangkan oleh PSC ketika itu hari. Jadi jelas sahabat-sahabat semua bahwa projek ini sebenarnya satu projek yang telah dirancang. Projek ini untuk mencari, untuk mendapatkan keuntungan, untuk diberi kepada kroni-kroni, untuk diberi kepada keluarga-keluarga, kepada kawan-kawan sebagainya, sebagai imbalannya. Pastinya mereka mengkehendaki sesuatu bayaran ataupun imbalannya di sana. Mustahil, ya, mustahil itu tidak berlaku seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya perkara ini pasti melibatkan rasuah, dan juga Rafizi Ramli katanya ada jarum besar. Jadi siapakah jarum besar itu? Hari ini rakyat melihat, rakyat boleh menilai dengan apa yang boleh kita baca, apa yang kita boleh dengar, ya, daripada akses sendiri apabila kita membaca laporan daripada PSC yang memang mengejutkan kita semua hari ini, sahabat-sahabat semua. Dan ini adalah petikan berita, ya, 7 hari bulan Ogos yang lalu, 10 hari yang lalu sebelum keputusan, ya, sebelum keputusan dokumen-dokumen sulit itu telah pun menjadi terbuka. Semua orang rakyat, semua orang boleh membacanya. Zaid kata dia menolak, ya, ataupun dia tidak mengaku bahwa dia terlibat sama di dalam projek ini. Jadi satu lagi sahabat-sahabat semua yang paling mengejutkan kita hari ini, yang paling mengkantoikan Zaid Hamidi. Jadi saya ingin memberikan dan juga untuk kita tengok bersama dokumen yang desain oleh beliau di semasa beliau menjadi Zaid Hamidi. Sekali lagi kantoi, ya, Zaid Hamidi kantoi, ya, dia sendiri memberikan arahan, untuk melaksanakan. Inilah tulisan, inilah sainnya. Dokumen ini sebenarnya rahsia atau sulit, tetapi sekarang ini sudah semua rakyat boleh mengetahuinya. Karena itu kita hari ini boleh mendengar atau boleh melihat, ya, begitu dokumen ini begitu viral, ya, di media sosial, yang mana menyatakan, ya, surat ini adalah niat bagi pembinaan kumpulan kedua 6 buah kapal second generation petrol vessel, ya, untuk tentera laut di Raja Malaysia. Surat diterima 8 Julai 2010 dan melalui daripada tulisan ini daripada dan juga cop di sana adalah Datuk Seri, katanya Zaid Hamidi, Menteri Pertahanan Malaysia. Dia menulis satu kenyataan, satu arahan di sana. Katanya sila laksanakan. Inilah, ya, kalau sebelum ini dia sendiri menyatakan kononnya tidak terlibat lah, jangan kaitkannya dengan skandal LCS ini. Tapi hari ini, ya, apabila segala dokumen itu boleh diperoleh dengan mudah apabila kita boleh download dan sebagainya, hari ini kita boleh melihat, ya, ini adalah surat, ya, yang ditandatangani oleh Zaid Hamidi sendiri menyatakan, ya, bahwa sila laksanakan, memberi arahan untuk melaksanakan surat ini kepada kontraktor yang mahu untuk diberikan lantikan itu. Jadi inilah perkara yang mengejutkan kita. Ini adalah arahan terang-terangan daripada Zaid Hamidi melaksanakan, sila laksanakan, katanya. Jadi kalau kita baca laporan Jawatan Kuasa Siasatan Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan mengenai projek pembinaan kapal tempur pesisir pantai LCS bagi perolehan tentera laut di Raja Malaysia yang diklasifikasikan sulit sudah diubah
statusnya menjadi terbuka. Karena itu kita hari ini boleh melihat dokumen-dokumen yang telah menjadi terbuka, menjadi boleh diakses oleh semua rakyat Malaysia. Bagaimanapun dokumen yang diklarifikasikan itu dilihat menyanggah penafian Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dalam isu perolehan kapal tentera laut di Raja Malaysia. Betul, karena sebelum ini dia Dina ya, dia tidak mengaku. Itu dia, katanya dia tidak terlibat, jangan libatkan dia tidak terlibat di dalam perkara itu. Tapi hari ini jelas apa yang dinyatakan itu sangat bercanggah ya dengan penafian yang beliau lakukan pada 7 Ogos yang lalu. Seterusnya, bukti yang dimuat naikkan dalam laporan itu membabitkan tulisan tangan Ahmad Zahid sendiri. Bukti dalam bentuk surat yang dihantar ya oleh BNS pada 8 Julai kepada Zahid merupakan Menteri Pertahanan ketika itu meminta surat niat LOA surat lantikan mengenai projek LCS itu. Pengarah urusan BNS semasa itu adalah Ahmad Ramli Muhammad ya, yang didakwa kemarin, didakwa di mahkamah kemarin karena adanya berlaku penyelewengan, ya adanya berlaku ketirisan dan sesuatu dengannya. Dan sebelum ini kita mendengar kata-kata daripada Isam Jalil, daripada Lobakman, daripada Macai-Macai mengatakan tidak ada masalah, tidak ada penyelewengan, tidak ada rasuah kata mereka ya, di sosial media mereka memberikan pencerahan demi pencerahan, tapi hari kemarin mereka terpaksa menjilat ludah yang mereka ludah karena apa yang berlaku kemarin saja. Ikan bilis telah pun didakwah di dalam mahkamah karena adanya ketirisan atau berlakunya rasuah dan juga penyelewengan di sana. Jadi apa yang mereka katakan daripada UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO sebelum ini, ternyata mereka cuba, itu adalah cubaan mereka untuk menutup, itu adalah cubaan mereka untuk memusingkan segala fakta. Tapi hari ini jelas dalam surat ini Zahid Hamidi, UMNO, Presiden UMNO sendiri kantoi menipu yang kononnya mengatakan beliau tidak terlibat di dalam perolehan di dalam skandal LCS ini. Tapi hari ini jelas dalam surat itu dia sendiri melakukan dan menandatanganinya, mengatakan sila jelaskan. Itu dia. Bagaimanapun, Ahmad Ramli berkata mereka kini memerlukan LOA untuk meyakinkan pengeluar peralatan asal ya OEM bahwa proyek itu mendapat mandat dan restu daripada kerajaan. Bertindak atas surat BNS, Zahid mencatat di sudut atas kanan surat SUB atau Setiausaha Bahagian Perolehan Sila Laksanakan. Itu antaranya yang berlaku sahabat-sahabat semua. Sehubungan itu, Kementerian Keuangan dalam memorandum kepada Zahid pada 2 Ogos tahun itu menyatakan kos perolehan LCS adalah tinggi dan oleh itu dipertimbangkan mengenai keutamaan negara dan kapasiti sumber dan kos-kos proyek perlu ditentukan sebelum LOI dikeluarkan. Jadi ini adalah surat yang jelas ya daripada awal hingga tulisan yang terakhir. Jadi kamu orang boleh download surat ini sebenarnya, dan juga sekarang ini surat ini sebenarnya sudah agak trending ya, di-share di media sosial. Ramai yang telah pun share surat ini ya, yang menandakan dan menampakkan di sana bukti bahwa tanda tangan dan juga arahan daripada Zahid Hamidi untuk melaksanakan ya. Jadi kamu boleh nampak sendiri, inilah surat yang telah disimpan itu. Ya, diterima pada 8 Julai 2010. Kamu boleh baca lagi, ya, boleh cari ya. Terlampau kecil di sana dan mungkin kamu orang boleh cari kemudian, dan saya teruskan dengan apa. Kemudian pada 11 Oktober, Unit Perancang Ekonomi EPU menulis kepada Kementerian Pertahanan meminta menangguhkan pengeluaran sehingga harga siling projek bawah rancangan Malaysia ke-10 dapat diatur semula. Bagaimanapun, EPU kemudiannya bersetuju kepada rayuan oleh Kementerian Pertahanan mengeluarkan ya, rayuan daripada Menteri Pertahanan siapa? Zahid Hamidi ketika itu. Sehingga pada 15 Oktober ya, Kementerian Pertahanan mengeluarkan LOI kepada BNS ya, yang menyatakan bahwa perbincangan lanjut antara menteri dan syarikat perlu diadakan mengenai beberapa perkara termasuk terma teknikal dan juga harga. Kemudian pada 11 Februari 2011, Kementerian Pertahanan meminta kebenaran daripada Kementerian Keuangan supaya perolehan dilakukan secara ya rundingan terus dengan BNS. Laporan itu BNS sebenarnya telah cuba mendapat LOI daripada kerajaan sejak 2008. Dengar baik-baik sahabat-sahabat semua. Muhammad Aris tidur.
Tak tidur malam Zaid Ponorogo katanya. Betul lah tu ya. Sebenarnya mereka sudah merancang sejak daripada 2008. Maksudnya semua ini adalah satu perancangan rapi. Semua ini adalah terancang ya, satu skandal yang memang dirancang. Sedangkan perkara ini sebenarnya surat lantikan itu diberi pada 2011 dan akhirnya pada 2013 yaitu surat ya untuk kepada mereka yang dipilih sebagai kontraktor. Tapi mereka sudah mendapat segala berita daripada kerajaan itu pada tahun 2008 selepas mengadakan perbincangan dengan Menteri Pertahanan ketika itu. 2008 siapa Menteri Pertahanan? Sekali lagi, Najib Razak sebelum dia menjadi Perdana Menteri. Dia menjadi Perdana Menteri pada tahun 2009 ya sahabat-sahabat semua. Ya, Menteri Pertahanan ketika itu adalah Najib Razak. Jadi agak mengejutkan. Itulah dia. Jadi yang merancang semua ini, saya bukan mau fitnah, tapi melalui dalam pemikiran saya, dalam penelaan saya, dalam pembacaan saya, yang merancang, yang mahu untuk projek ini berlaku, dilaksanakan adalah Menteri Pertahanan yang pada tahun 2008. Siapa dia? Yaitu bekas Perdana Menteri kita ketika ini, Bos Sakau atau Najib Razak. Wow! Tidak sangka-sangka sekali lagi ya. Sekali lagi katanya menurut laporan BNS sebenarnya telah cuba mendapatkan LOI daripada kerajaan sejak 2008 selepas mengadakan perbincangan dengan Menteri Pertahanan ketika itu. Najib Razak, sahabat-sahabat semua, mengejutkan ya. Ini sekali lagi mengejutkan kita bahwa yang sebenarnya yang memulakan, yang telah pun berbincang awal sebenarnya untuk membuat dan merancang projek LCS ini sebenarnya bermula daripada Menteri Pertahanan dari tahun 2008 yaitu Najib Razak, dan pada tahun 2009 ya dia menjadi Perdana Menteri, dia diangkat menjadi Perdana Menteri dan dilantiknya Zahid Hamidi sebagai Menteri Pertahanan menggantikan beliau dan mereka meneruskan rancangan ini. Jadi hari ini agak tidak mengejutkan ya apabila Zahid Hamidi sendiri menyatakan susah dan senang mereka tetap menyokong Bos Sakau. Jadi hari ini inilah sebenarnya dalam laporan ini sangat jelas bahwa mereka ini adalah pasangan yang begitu hebat di dalam merancang semua perkara ini. Bukan saya fitnah, tapi ada dinyatakan di sini ya. Ini adalah satu kenyataan dalam laporan, perolehan di dalam skandal ataupun dalam projek LCS ini. Sama seperti Zahid ya. Sama seperti Zahid, Kementerian Pertahanan di bawah Teraju Najib pada 15 Januari. Kementerian Pertahanan di bawah Teraju juga pada 15 Januari 2020 meminta Kementerian Keuangan ya mengeluarkan LOI kepada Bank BNS. Tetapi tidak jelas katanya mengapa permintaan tidak diluluskan, tetapi laporan itu menyatakan bahwa BNS bahwa BNS terus melibatkan Najib walaupun dia kemudian bertukar portfolio kepada Kementerian Keuangan dan selepas itu menjadi Perdana Menteri sehingga Jun 2009. Waduh, ini kalilah mengejutkan. Baru hari ini sahabat-sahabat semua kita mendapat satu lagi perkara yang sangat besar maknanya kepada kita. Minggu lalu Zahid berkata adalah tidak wajar untuk menyalakannya atas kegagalan perolehan LCS karena proyek itu diberikan selepas temponya sebagai Menteri Pertahanan berakhir pada 2013. Wow. Jadi sahabat-sahabat semua, terima kasih. Begitu mengejutkan kita. Sekali lagi ini adalah semasa mereka membentangkan laporan ini. Bagaimanapun jawatan kuasa kira-kira wang negara dan JKS, TUP, KK jelas menunjukkan Zahid terlibat pada peringkat awal. Apalagi jawapan Ponorogo. Dia terlibat daripada awal ya. Surat anugerah berkenan dikeluarkan pada tahun 2011 walaupun kontrak itu sememangnya hanya ditandatangani pada 2014. JKS TPKK telah ditubuhkan semasa Kerajaan Pakatan Harapan dan diketuai oleh bekas Ketua Audit Negara Amring Buang ya. Selain Zahid dan peranan Kementerian Pertahanan di bawahnya dalam mengeluarkan LOI, laporan itu juga mengesahkan Zahid memang telah mengubah fikirannya
mengenai reka bentuk kapal LCS itu. Kantoi lagi Ponorogo. Ya, TLD mau menggunakan kapal tempur kelas Sigma untuk LCS yang pada asalnya dipersetujui Zahid pada Mei 2011. Jadi ini antara dokumen-dokumen ya, ini antara dokumen yang telah yang sebelum ini rahasia, tapi hari ini telah pun dibuka kepada umum. Ya, bagaimanapun 2 bulan kemudian Zahid atas cadangan PNS bertukar kepada reka bentuk kapal. Ini yang kita sudah baca. Pada laporan yang sama, laporan itu juga menyatakan Zahid telah diberikan maklumat yang tidak betul mengenai proyek tersebut pada satu ketika. Ya. Pada 19 September 2011, memorandum yang disediakan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan untuk kelulusan Zahid mengandungi maklumat tidak betul berhubung harga sistem pengurusan tempur CMS. Bahagian perolehan telah menyatakan bahwa setis CMS oleh kumpulan tentera laut Perancis Syarikat yang sama membuat kapal peronda kelas Gowin bernilai RM 270 juta termasuk sistem kos penyepaduan. Nah, ini sepatutnya lebih murah daripada CMS saingan yang berharga RM 349.45 juta. Namun, mendapati harga yang disebut untuk CMS setis tidak termasuk dalam sistem. Dan proses integrasi serta pelindungan nilai matawang seperti yang dilaporkan oleh TLDM dalam surat pada 26 Julai. Sebaliknya, harga setis CMS dalam kontrak adalah RM 479.4 juta ke RM 209.4 juta, lebih daripada jumlah yang asalnya dinyatakan kepada Zahid. Kenapa lebih ya? Kenapa lebih? Kenapa lebih? Itu persoalannya. Kalau lebih, maksudnya lebihan itu untuk apa? Itu persoalannya. Proyek LCS itu bertujuan untuk mendapatkan 6 kapal tempur untuk tentera laut di Raja Malaysia dengan kos RM 9 bilion. Kapal pertama sepatutnya dihantar April 2019, bagaimanapun sehingga kini semua kapal masih dalam pembinaan. Maksudnya proyek ini adalah boleh dikategorikan sebagai proyek nazar ya, proyek yang gagal, proyek yang gagal dilaksanakan ya, proyek yang gagal dihantar, gagal disiapkan mengikut ya, disiapkan mengikut perjanjian seperti yang telah dimeterai, yaitu sepatutnya siap pada Oktober 2023. Siap maksudnya 6 buah kapal. Tapi hari ini dalam masa 10 tahun ini 1 kapal pun tidak siap. Oke guys, sebelum saya mundurkan diri, peribahasa mengatakan apapun tangkap 2 ton keinginan. Sekian, bye bye.